saya Kirtana Gunasekaran. Hari ini saya nak membentangkan tajuk pencemaran alam sekitar. Dalam video ini mengenal jenis-jenis pencemaran, maksud pencemaran, punca berlaku pencemaran, kesan pencemaran kepada manusia, kesan pencemaran kepada alam sekitar, kesederaan kepada manusia. Apa itu pencemaran alam sekitar? Definisi pencemaran alam sekitar menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan bahawa pencemaran adalah sesuatu perbuatan yang mencemarkan, pengkotoran alam, perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling. Dapat 4 jenis pencemaran: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran bumi. Inilah berlaku di negara kita. Jom mengenal jenis-jenis pencemaran. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahawa kimia, jiran saranan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma yang hidup, serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah gas karbon dioksida, sulfur dioksida dan sisa radioaktif. Pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap industri perkilangan, pelepasan asap kenderaan dan bermotor, pembakaran terbuka, asap rokok, letusan gunung berapi, debu dari pembinaan bangunan dan pembakaran hutan. Antara jenis pencemaran udara ialah jerubu, pemanasan global, fenomena El Nino, hujan asid dan pulau Aba. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengkurangkan fungsi paru-paru. Seterusnya masalah penglihatan manusia, penyakit kanser kulit dan sebagainya. Kesan kepada tumbuhan adalah seperti mengalami kerosakan, nekrosis iaitu keguguran daun, klorosis iaitu pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Selain itu, kesan itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem juga. Pencemaran air. Pencemaran air bermaksud yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, secair dan gas. Terdapat 2 punca utama pencemaran air berlaku. Yang pertama ialah semula jadi, air larian permukaan, kesan banjir. Yang kedua ialah aktiviti manusia, pembuangan sampah sarak di sungai, pembuangan sisa toksik dari kilang. Kesan pencemaran air boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Pencemaran air mempengaruhi seluruh biosfera, tumbuhan dan organisma yang hidup di dalam jasad air tersebut serta organisma dan tumbuh-tumbuhan yang mungkin terdedah kepada airnya.
Selain itu, kesan pencemaran air kepada manusia dan kehidupan ialah menjejaskan kesihatan manusia, mendapat air kotoran dan kekurangan sumber makanan. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan akisan. Bahan pencemaran terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizikal. Keseriusan pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Semakin kurang kesuburan tanah, semakin serius pencemaran yang berlaku. Punca pencemaran tanah berlaku kerana pembuangan sampah yang tidak terkawal, pembuangan sisa toksik dan nuklear, kegaitan perlombongan, pembalakan, hujan asid, akisan tanah dan lain-lain. Kesan pencemaran tanah kepada manusia adalah penyebaran kuman-kuman penyakit. Sampah sarap yang dibuang di kawasan-kawasan lampang yang menjadi tempat pembiakan kuman penyakit. Tikus, lipas, lalat dan haiwan perosak yang lain tertumpuk di kawasan ini dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat-tempat lain. Jika makanan diinggapi lalat atau dimakan lipas, manusia mudah keracunan makanan dan seterusnya diserang penyakit yang serius. Selain itu, kesan pencemaran tanah kepada alam ialah kerosakan tanah dan kualitinya. Sisa-sisa industri dan hasil tumpuhan daripada kenderaan pengangkutan menjadikan tanah rosak dan kurang berkualiti. Tanah yang kurang berkualiti menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang ditanam tidak hidup dengan sempurna dan tidak subur. Hujan asid yang meresap ke dalam tanah, perlombongan yang berlebihan, penebangan hutan atau pembalakan menyebabkan tanah terakis dan rosak. Selain itu, penggunaan racun serangga atau rupai turut berperanan mengkurangkan kualiti tanah. Kemajuan dari segi pengangkutan juga menyebabkan banyak kawasan tanah telah digunakan untuk tujuan pembinaan jalan raya, landasan kereta api dan lampangan terbang. Pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Kebanyakan sumber pencemaran ini berlaku di luar rumah seperti sistem pengangkutan termasuk bunyi kenderaan, bunyi kapal terbang, bunyi kereta api dan lain-lain. Perancangan bandar yang tidak tersusun telah menimbulkan pencemaran bunyi kerana bangunan kilang dan kawasan perumahan yang bersebelahan boleh menyebabkan pencemaran bunyi dalam kawasan perumahan. Selain itu, punca lain bagi pencemaran bunyi ialah kerja pembinaan, sistem hiburan audio, pembesar suara bising, bunyi kenderaan dan lain-lain. Kesan pencemaran bunyi kepada kesihatan manusia ialah bunyi mampu merosakkan kesihatan secara fisiologi dan juga secara psikologi. Pencemaran bunyi mampu menyebabkan seseorang itu rimas dan mempunyai gangguan seperti sikap yang agresif, hipertensif, tahap tekanan tinggi, gangguan tidur, kehilangan pendengaran dan kesan buruk yang lain. Kesan pencemaran bunyi kepada alam sekitar ialah bising mampu memberi kesan buruk kepada haiwan seperti menyebabkan tekanan, meningkatkan risiko kematian dengan menukar keseimbangan sensitif pengesanan dan mengelak mangsa, mengganggu penggunaan bunyi mereka sebagai perhubungan. Terdapat banyak kempen yang telah dilakukan di Malaysia dan di seluruh negara untuk memberi kesedaran kepada seluruh masyarakat tentang pencemaran alam sekitar seperti Save the Turtle, bebas plastik kita semula dan lain-lain.
itu, terdapat banyak organisasi yang ditebukan di Malaysia untuk menjaga alam sekitar daripada sebarang pencemaran dan bahaya. Organisasi yang ditubuhkan di Malaysia adalah Global Environment Centre Malaysia, Nature Society, World Will Fund of Nature Malaysia, Sahabat Alam Malaysia dan sebagainya. Itu kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sokong organisasi yang ada di Malaysia untuk kita kerahkan tenaga untuk menjaga alam sekitar supaya negara Malaysia menjadi harmoni, aman dan damai. Secara keseluruhannya, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bekerjasama sentiasa amalkan membuangan sampah di tempat yang sepatutnya, tidak membuang sisa makanan di dalam air atau sungai, tidak mengganggu jiran dengan bunyi yang kuat dan tidak melakukan pembalakan secara arang. Sampai di sini sahaja video saya. Saya berharap sebagai rakyat Malaysia tanggungjawab bersama-sama untuk menjaga alam sekitar.